sepatutnya pada pandangan saya sebagai rakyat marhain, orang biasa, adalah menjadi tanggungjawab Perdana Menteri. Beliau yang menubuhkan jawatan kuasa ini adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk memberikan penerangan ataupun status terkini apa yang berlaku kepada rakyat. Tidak dibiarkan rakyat tiba-tiba melupakan isu ini begitu saja, atau bagaimana Tuan Hanif punya pandangan? Tepat sekali, sebab sekiranya ianya bukan penubuhan jawatan kuasa yang diberi kuasa atau diwujudkan di bawah akta dan sebagainya, dan sekiranya ianya semata-mata suatu jawatan kuasa berniat politik untuk kerajaan memperoleh pendapat, sedangkan pada masa yang sama ia bertentangan dengan tanggungjawab beberapa pihak lain yang mempunyai tanggungjawab. Tapi pada masa itu rakyat boleh semak pengumuman Ismail Sabri 9 Oktober dengan jelas menyatakan kerajaan memberi tempoh setiap satu jawatan kuasa yang ditubuhkan ini 6 bulan untuk menyelesaikan tanggungjawab di bawah jawatan kuasa masing-masing. Dan perkara itu disahkan lagi apabila dikatakan kemudiannya pada mesyuarat kabinet 29 hari bulan Oktober, tempoh itu diletakkan sebagai 6 bulan daripada tarikh itu. Sebab walaupun diumumkan pada 9 Oktober untuk berlaku adil kepada pihak kerajaan, senarai yang menganggotai setiap jawatan telah tidak diumumkan pada 9 Oktober, diumumkan kemudiannya. Jadi tempoh untuk bermula kerja cuma boleh bermula selepas mereka dianggotai lah. Ya, betul. So, itu kita tak sangkal, tapi adalah 6 bulan selepas 29 Oktober. Makna kata dia patut selesai pada atau sebelum 29 April yang baru lalu, sebulan lebih yang lalu. Sekarang sudah masuk bulan Jun, 2 hari bulan Jun. Apakah ada khabar berita daripada mana-mana satu jawatan kuasa ini? Tidak ada langsung. So, kenapakah perkara ini diumumkan sebagai gah? Seolah-olah ia akan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit itu. Tapi sehingga hari ini tidak ada tekanan daripada kerajaan untuk meminta jawatan kuasa ini mengesahkan sudah siap ke belum laporan muktamad jawatan kuasa terbabit berkaitan siasatan masing-masing tersebut. Tidak ditekankan. Dan sampai hari ini tidak ada langsung kemuktamadan yang diumumkan. Sebelum rakyat mengatakan ada beberapa daripada jawatan kuasa mengatakan mereka sedang mengkaji. Ada pengumuman kadang-kadang di masa ke semasa oleh Wan Junaidi, Menteri Perundangan dan Parlimen, mengatakan bahawa laporan interim akan siap, tetapi di manakah dia laporan muktamad? Sebab yang dinyatakan oleh Ismail Sabri adalah 6 bulan untuk muktamadkan siasatan, bukan untuk interimkan siasatan. Baik. Bukankah mengambil kira, saya difahamkan yang mengetuai jawatan kuasa ataupun mereka yang menganggotai jawatan kuasa 3 jawatan kuasa untuk isu yang hebat diperkatakan rakyat ini, Tuan Hanif, pastinya mereka yang pastinya berkaliber, orang yang maksud saya mereka yang arif pastinya dalam sesuatu bidang. Tidakkah terlintas di pemikiran mereka sementara Perdana Menteri mendiamkan diri setelah tempoh 6 bulan itu tamat, tidakkah mereka maksud saya mereka yang mengetuai jawatan kuasa, setiap jawatan kuasa itu untuk mengambil satu inisiatif untuk memberitahu pada rakyat ataupun mereka tidak berhak untuk berkongsi pada rakyat, atau bagaimana? Kalau satu badan itu ditubuhkan melalui kuasa daripada perundangan, maka dia mempunyai tanggungjawab untuk memberi pengumuman dan kenyataan. Tapi memandangkan ketiga-tiga jawatan kuasa ini ditubuhkan tanpa kuasa perundangan, maka mereka tidak mempunyai tanggungjawab untuk umumkan melainkan melalui kerajaan. Sebab ini penubuhan politik. Jadi di sini balik kepada isu Ismail Sabri dan kerajaannya. Di manakah laporan muktamad ketiga-tiga jawatan kuasa? Nah, memandangkan saudara Zawazi telah menyentuh tentang penganggotaan jawatan kuasa tersebut, perlu juga kita nyatakan di sini. Saya ambil contoh yang pertama lah, berkaitan dengan jawatan kuasa berhubung kes Allahyarham Adib. Terdapat pelbagai pihak yang telah dilantik untuk menganggotai jawatan kuasa Adib ini. Tapi ianya diketuai
oleh Wan Junaidi, Menteri Perundangan dan Parlimen, dan dituruti oleh Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, juga Rizal Marikan iaitu Menteri Kerajaan Tempatan, kerana melibatkan isu bomba yang datangnya di bawah kementerian tersebut. Selain daripada itu, yang anehnya, ia juga mengandungi anggotanya adalah Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara. Kenapa saya kata aneh? Sebab sebelum ditubuhkan jawatan kuasa ini, kalau kita masih ingat, going back to 15 Januari 2021, Idrus Harun kerana ditekan oleh masyarakat, kenapa belum selesai isu siasatan adib, beliau telah mengumumkan pada masa itu, boleh disemak, mengatakan, saya akan mengeluarkan satu kenyataan muktamad berkaitan isu adib dalam tempoh terdekat. Tidak dikeluarkan sampailah ke 31 hujung bulan Februari 2021. Saya telah menghantar satu surat terbuka kepada Idrus Harun, minta dia keluarkan kenyataan, sebab pada masa itu kes kematian adib sudah pun lebih 2 tahun lebih, dan pengumuman atau kenyataan Idrus Harun mengatakan akan membuat kenyataan muktamad sudah sebulan setengah. Tidak ada. Tiba-tiba tanpa mengeluarkan kenyataan, sehinggalah bulan 9-10 Ismail Sabri tubuhkan jawatan kuasa, seolah-olah memberi perlindungan kepada Idrus Harun daripada mengeluarkan kenyataan, kerana dia boleh memaklumkan kepada rakyat, memandangkan kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa untuk kes adib, saya tak perlulah keluar kenyataan sekarang. Nampak tak? Yang keduanya pasal isu kes adib ni, perkara itu telah melalui satu proceeding inquiry yang lengkap, berbulan-bulan, pelbagai saksi dan pakar telah dipanggil, dan telah ada keputusan yang pada masa itu, bila keputusan keluar, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri telah menyatakan mereka akan akur dengan keputusan tersebut. Pada masa itu belum lagi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, masih kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu. Dan pada masa yang sama, Tommy Thomas sebagai Peguam Negara telah tidak memilih untuk mencabar keputusan tersebut dan menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa polis membuat siasatan. Dan itu yang telah ditekan oleh rakyat. Kenapa sejak daripada keputusan itu bulan September 2020 sampailah 2019 sampailah kepada bulan Januari bila Idrus Harun memberi kenyataan tersebut, belum ada penyelesaian perkara tersebut. Kita telah bincang perkara ini sebelum ini, tapi apa yang saya nak sentuh adalah kenapa perlu mengkaburi mata rakyat, minda rakyat dengan menubuhkan satu jawatan kuasa politik, sedangkan isu perundangan dan kehakiman boleh diselesaikan menjadi tanggungjawab Peguam Negara dan pihak berkuasa. Itu yang saya katakan tadi. Ada jawatan kuasa yang ditubuhkan ini bukan sahaja tidak mempunyai kuasa perundangan, tapi mencampuri kuasa perundangan pihak lain. Nampak tak? Balik kepada untuk menyudahkan isu adib ni, dan apa yang berlaku setakat ini, pengumuman yang dibuat, yang pertamanya mereka mengatakan bahawa mereka telah melantik satu patologis kanan untuk kaji balik. Tapi kita tidak tahu apa kajiannya. Kemudian pada 15 hari bulan Mac, yakni 1 bulan setengah sebelum tamat tempoh, diumumkan dan diminta sesiapa yang mempunyai rakaman atau video berkaitan dengan isu adib pada malam tersebut, sila majukan. Lepas 4 bulan setengah baru nak minta, tinggal sebulan setengah lagi, dan sampai sekarang kita tidak dimaklumkan ada atau tidak mana-mana rakaman ini diterima oleh pihak jawatan kuasa ini. Dan nampak tak, walaupun rakaman diminta, mereka tak boleh paksa. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk tangkap orang yang mempunyai rakaman dan paksa dia serah. Macam mana mungkin polis boleh buat melalui permohonan-permohonan tentu, SPRM dan sebagainya. Mereka tak boleh. Inilah kelemahan. Inilah rakyat kena faham. Adakah ia memainkan peranan untuk menyelesaikan kekusutan isu atau menambah kekusutan? Dan sampai hari ini, 2 bulan Jun hari ini, tidak ada keputusan, tidak ada kenyataan rasmi tentang isu adib. Apa yang kita tahu, bebas daripada jawatan kuasa tersebut,
pada 29 November yang lalu, Ismail Sabri telah pun mengumumkan kononnya tuntutan ataupun keluarga Adib telah dipampaskan. Itu soal pampasan. Itu cerita lain. Isunya adalah tentang apa yang berlaku kepada Adib. Adakah ia satu kesalahan jenayah dan adakah orang-orang berkenaan dapat disiasat, ditahan dan diambil tindakan jenayah terhadap mereka. Itu cerita lain. Jadi jangan ada pihak kerajaan nak menjawab. Bukankah kita dah selesaikan? Itu tak perlu jawatan kuasa. Jawatan kuasa itu tidak ditubuhkan bagi tujuan penyelesaian. Sampai 9-10 orang dalam tu nak kira duit ke? Jadi di sinilah bagi saya kita bangkitkan topik ini untuk beri sedaran kepada rakyat. Bukan setiap kali sesuatu perkara dibuat oleh kerajaan yang bunyinya perundangan dan kehakiman sebenarnya mempunyai nilai perundangan atau kehakiman. Baik. Itu kes Adib. Baik, dalam kes Adib Tuan Hanif, sebelum kita pergi kepada isu yang kedua. Pandangan Tuan Hanif, saya akan tanya satu persatu berdasarkan kepada isu. Adakah jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk isu Adib? Untuk isu Adib ini, sedikit sebanyak telah mengganggu perundangan itu sendiri, ataupun kalau kita lihat di sini bagaimana Tuan Hanif katakan tadi, ia seolah-olah sesuatu yang terus menjadi penghadang daripada orang memandang kepada peguam negara. Tuan Hanif. Tepat sekali. Bagi saya, cara dan gaya bagaimana jawatan kuasa itu diwujudkan adalah dengan penuh pengetahuan kerajaan dan Ismail Sabri bahawa jika mereka tidak mengalih atau beralih fikiran dan perhatian rakyat, maka peguam negara perlu jawab. Sebab dia dah janji nak jawab pada bulan Januari. Dan malangnya dalam pandangan mereka, mereka mungkin yakin tidak ada jawapan yang boleh diberi oleh peguam negara yang akan meyakinkan rakyat. Oleh kerana itu jawatan kuasa itu ditubuhkan untuk merumitkan lagi fikiran rakyat. Ini saya cakap terus terang ni. Sebab pada hakikatnya saya yakin isu keputusan inkuari tersebut yang mendapati terdapat kebersalahan jenayah oleh 2 orang lebih tersebut tidak mungkin boleh disiasat lagi. Sebab perkara itu telah berlaku tempoh yang lama, waktu malam, dan rakaman-rakaman, to be honest, itu berlaku adil kepada pihak polis. Rakaman-rakaman pun tidak jelas, ada yang tersangkut. Perkara ini telah kita bincang. Jadi kalau pun you panggil peguam negara, you panggil patologis mana sekalipun, you bincang balik, itu bukan 101 jabatan kuasa pun, perkara ini tidak akan dapat diselesaikan. Apa yang perlu adalah satu keikhlasan daripada pihak berkuasa, iaitu peguam negara dan polis, untuk mengatakan ya, walaupun inquest telah mendapati bahawa ada kesalahan jenayah yang menyebabkan kecederaan yang akhirnya menyebabkan kematian Allahyarham Adib, tetapi kami minta maaf. Walaupun kami telah berusaha sedaya upaya, kami tidak dapat mengenal pasti siapakah pelaku kecederaan tersebut. Walaupun kami mempunyai rakaman-rakaman yang dimajukan oleh pihak-pihak dan juga oleh pihak berkuasa polis, kami masih tidak dapat mengenal pasti tentang pelaku-pelaku tersebut. Dalam siasatan yang kami lakukan melalui segala agensi yang kami ada, malangnya kami tidak dapat menahan sesiapa pun yang secara terus terlibat dalam kebersalahan melakukan kecederaan itu. Berbeza dengan orang yang berada di keliling semasa rusuhan pada malam tersebut. Itu cerita lain. Jadi keikhlasannya rakyat nak. Rakyat cuma perlu suatu kenyataan yang ikhlas. Sebab rakyat pun tahu bukan semua jenayah mesti ada pengakhiran dengan tahanan dan tangkapan bersalah. Kita pernah berbincang perkara ini, di mana orang yang the Great Train Robbery 60-70 tahun lalu di England, di mana mereka lesap. Kemudian 70-60 tahun kemudian, salah seorang yang rasa bersalah, dia serah diri, baru dapat tangkap dan dihukum. So, ada jenayah yang kita tidak akan dapat bersalah. Rakyat bukannya bodoh. Rakyat adalah rakyat yang matang. Mereka boleh terima. Tapi penerimaan itu mesti bersandarkan kepada kenyataan ikhlas. Bukan berdolak dalih. Bukan menuding jari. Dalam kes Adib, kalau dikaji, sejak keputusan inquest,
2019 sampailah penubuhan jawatan kuasa, tiga pihak menuding jari antara satu sama yang lain. Yang pertama, pihak polis mengatakan bahawa mereka telah menyerahkan kepada pejabat peguam negara untuk arahan lanjut. Pejabat peguam negara mengatakan bahawa Menteri Dalam Negeri telah keluarkan arahan, dan begitu juga dengan macam-macam alasan lain daripada pihak Menteri Dalam Negeri. Jadi tiga pihak ni cuba kaji balik. Ada laporan-laporan dan saya telah menulis dalam Facebook saya dengan rentetan peristiwa lengkap tentang perbalahan kenyataan ketiga-tiga pihak. Pokoknya, balik kepada persoalan khusus Saudara Zawazi, sememangnya penubuhan jawatan kuasa untuk kes Adib oleh Ismail Sabri pada 9 Oktober bukan saja mengganggu pihak yang patut menyiasat, tapi menjadi pelindung, perisai untuk menutup pihak-pihak tersebut daripada keluarkan kenyataan yang ikhlas. Ismail Sabri dan kerajaan kena faham, bukan setiap perkara boleh dipolitikkan. Undang-undang dan kehakiman adalah perkara yang politik tiada hak nak campuri. Tiada hak. Dan saya tekankan, tidak ada hak langsung dari segi konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang untuk mana-mana kerajaan pada bila-bila masa mencampuri isu perundangan dengan menubuhkan satu jawatan kuasa yang tidak ada gunanya. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik.